Okey, apakah maksud Ramadan membentuk keluarga sakinah? Bulan Ramadan nanti kita akan buat perkara semua berjemaah. Kenyang sama-sama, lapar sama-sama. Betul tak? Penat sama-sama ke? Tak. Oh, tiba-tiba tak setuju. Penat seorang-seorang. Kan? Orang perempuan penat-penat pun balik merangkaklah masuk dapur tu. Kan? Maksudnya penat macam mana pun semangat dia kuat masuk dapur nak masak. Sebaliknya yang berlaku kepada kaum yang satu lagi, kaum yang lemah. Marah ni mentang-mentang musimat belaka ni kan. Kadang-kadang tu kaum yang lemah, masa tu dia atas sofa, tak lagaklah saya hari ni, penat lah. Tak apa ke tak tolong awak? Tak apalah. Kaum yang kuat pergi ke dapur, kaum yang lemah duduk atas sofa. Contohlah kan. Masya Allah. Tapi insya Allah kan, suami-suami, lelaki-lelaki yang baik, yang soleh, dia akan sama-sama turun ke dapur, sama-sama tolong. Suami buat bahagian apa? Bawang, betul kan? Siang ikan, bersih-bersih tu. Bahagian campak-campak perempuan. Kan? Oh terbalik, ada yang terbalik. Isi sediakan, suami bahagian campak-campak. Masuk campak ni yang masuk-masuk tu lah kan. Sebenarnya yang recahnya, yang tu kan, yang nak siap-siap tu, preparation tu. Ya Allah, kalau saya order siap-siap, okey ni nak berbiji ni. Dia dah siap-siap ni. Kita kata okey ni giliran kita pula. Sebab kena gilir jaga anak. Kau tak marilah berserabut kat dapur tu yang kecil-kecil tu kan. Jadi dia pergi, lepas tu giliran kita. Tapi dah siap dah semua. Kadang dah siap mayang apa semua kan. Maksudnya bila buat macam tu memang kita rasa ringan. Tapi nak mula daripada A tu, kita mula daripada M. Ada orang nak sampai nak Z je, time panaskan je. Ya ramai macam tu. Ada yang kata ustazah tahun lepas lah dia ada pengalaman, kami bersetuju untuk gilir-gilir. Hari ni nama suami yang ni nama buat nama tu. Sebab takut suami buat lupa kan. Nama memang buat ustazah, tapi orang sama tak masuk. Mulanya suami kata insya-Allah lah, suami bukan tak pandai sangat masak. Boleh, dia kata masak. Kita gilir-gilir sebab kita bulan Ramadan, kita nak erat rumah tangga. Sebab ini waktunya makan mesti bersama-sama. Tak ada orang makan asing. By hook, by crook mesti duduk sama-sama. Setengah jam sebelum waktu buka puasa tu kan, 15 minit ke, dah start dah berzikir kat meja makan. Pegang kurma, subhanallah. Masya Allah. Kita tahu makan berjemaah memang boleh eratkan silaturahim dan Rasulullah memang mengamalkan, bahkan Rasulullah makan dalam satu talam. Jadi good idea kalau hari ni nak pergi cari talam. Hari ni Jumaat kan? Sabar, tunggu waktu balik kerja. Esok ke cari talam yang tak besar sangat. Talam yang besar makan berdua tu jarak jauh juga kan. Kami berdua je. Ya ada talam yang kecil. Ya Allah, saya berapa kali tangguh saya nak cari. Maksudnya mungkin di situ memang Allah akan eratkan hubungan, Allah akan satukan sebab itu sunnah. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin bab makan, Rasul makan mesti ceritanya Rasul makan berjemaah. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah aku makan tak kenyang. Rasul kata kamu makan dengan siapa? Seorang-seorang. Kalau kamu tak kenyang, makan seorang-seorang, makanlah berdua. Kalau tak kenyang berdua, makan bertiga. Tak kenyang makan tiga, makan berempat. Fikir logik akal, makanan makin kurang. Tetapi tidak. Maksudnya Allah akan mencukupkan. Barakah tu ada. Makan seorang-seorang, yang duduk depan tu syaitan. Kan? Walaupun baca doa, tapi dia duduk teman, dia duduk bisik-bisik walaupun dia tak boleh makan. Isteri tengok drama, abang makanlah ya, saya tengok drama kejap lagi. Suami pun buat drama lain, bayang orang lain kat depan. Contohlah. Sebab itu ada barakah bila makan berjemaah, semua buat kerja berjemaah. Keluarga ni antara maksudnya usrah, keluarga ni antara maksudnya adalah al-jima'. Kita tahu an-nikahu al-jima'. Pernikahan itu jima', iaitu bersetubuh, bersatu tubuh badan. Kan? Bersetubuh kita panggil. Maksudnya ada penyatuan zahir dan batin. Sebab itu ada falsafah, maksudnya maksud tentang usrah keluarga ini adalah dia mesti berhimpun, al-jam'u. Tadi jima' maksud dia berubah baris je, maksud dia bersetubuh. Tapi kalau ubah al-jam'u maksudnya berjemaah. Sebab keluarga mesti berjemaah dalam apa jua hal. Solat berjemaah, puasa berjemaah, ibadah berjemaah, tengok TV berjemaah. Betul tak? Kalau dia duk tengok TV, kita duk buat kerja, rasa senanti tak buat kerja? Laju je kan? Tapi sama-sama, jom kita kemas operasi gini, nanti kita sama-sama duduk, kita buka satu cerita, duduk sama-sama dengan ibu bapa dengan anak-anak. Maksudnya sama-sama. Bayangkan anak-anak boleh ni, mak duduk sosong kat dapur, duduk ngemah, duduk ni. Hilang ikatan tu. Memang akan rasa seolahnya macam ibu tu macam orang gaji pula.
Orang lain dah pergi rehat, ibu ni buat kerja lagi. Ibu ni rasa dia misali lah tu. Rasa inilah pengorbanan seorang ibu. Menyediakan, mengemah dan sebagainya. Membiarkan ahli keluarga berehat-rehat, pengorbanan yang besar. Misalinya. Contoh kan. Tak, saya nak sebut memang tak. Tapi sebenarnya berjemaah itu ada barakah. Masa kemah-kemah sama-sama dah clear, masing-masing duduk dekat tempat rehat. Okey, jom duduk sama-sama kat tempat. Berjalan sama-sama, pergi belah sama-sama. Semua buat secara bersama-sama. Bukanlah exactly 100%, soalannya begitulah. Jadi bulan Ramadan, automatik Allah susun akan buat berjemaah. Makan berjemaah sama-sama lapar. Contoh kita kadang-kadang masak. Orang perempuan selalu bila dia ada sesuatu yang dia suka, dia akan bawa balik untuk suami dia juga. Dia ingat dekat suami ni. Bang, tadi saya makan ni, ingat juga kat awak, saya tapau sikit. Kan, muka dalam tisu, tak dalam handbag. Saya ingat dekat awak. Maksudnya lalu orang perempuan ni, dia rasa dia nak gak suami dia rasa sedap sangat awak, sedap sangat. Yang halal boleh diambil lah. Kan. Agak-agak kalau orang lelaki dia tak simpan buat balik. Dia balik cerita, dia kata, hotel tu memang sedap lah makanan ni. Oh, memang ni lah. Jadilah ni. Pasal makan, ingat tak saya? Nak ingat apa, makan je lah. Kan, contoh lah, maksudnya kadang kita, alamak, teringat lah, gini lah, itulah. Nak pergi makan satu kedai tu pun, alah, makan sekali lah dengan suami. Kan. Sebab rasa macam nak rasa tu biar nak bersama-sama rasa. Kalau ada fee tu, Masya Allah, ada ikatan antara kita, suami isteri. Kalau dia cakap, saya tak lalu makan sampai tak makan, tu menipu sangat nanti. Dia suami makan kenyang dengan apa semua, dia buat muka macam tak lalu. Okey. Jadi subhanallah, nak cerita, bulan Ramadan ni kita akan solat masjid berjemaah, betul kan? Kemudian kita akan buat ibadah puasa bersama-sama. Kadang puasa sunat, orang perempuan yang rajin, lelaki tak puasa kan. Kemudian sahur bersama-sama. Sahur ni ada barakah yang sangat besar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bilakah waktunya Allah sangat memberi perhatian kepada doa? Allah sangat macam bagi tumpuan. Bila hamba ni meminta, Allah akan menghadapkan wajahnya bagi perhatian kepada hambanya. Rasul kata 2 waktu. Yang pertama selepas solat fardu. Yang kedua yang pertama selepas solat fardu, dan yang kedua bukan selepas, di waktu sahur. Bagi orang-orang yang bersahur, waktu sahur. Waktu sahur tak sah kalau sebelum tidur. Bukan maksud sebelum tidur, waktu malam tak boleh, hujung malam. Ada orang sebelum tidur kan dia makan, dikira sahur lah tu. Tak, itu tak dikira sahur. Perkataan sahur untuk sendiri maksudnya 1/6 malam, hujung malam. Kalau para sahabat, Nabi Malik cerita, kami bersahur bersama Rasulullah, kemudian kami solat subuh berjemaah. Lalu sahabat lain bertanya, berapakah jarak waktu antara sahur dengan solat subuh berjemaah? 50 ayat Al-Quran. Lebih kurang waktu imsak sekarang. Lebih kurang 50 ayat Al-Quran kalau kita baca. 10 minit tu. Jadi itu kadarnya selepas saja kita kan. Orang perempuan mencabarlah. Masa sahur mencabar, berbuka mencabar. Biasa sahur siapa yang sediakan? InsyaAllah sama-sama lah juga kan. Orang perempuan laju je nak jawab kita. Semua dia belaka. Ya ke? Kan? Dia mencabar daripada start kejut tu kan. Habis bantal baling. Bangunlah. Ataupun itu saya ceramah dekat satu surau, ramai orang tua datang. Saya tanya pakcik, siapa yang ni bangun dulu? Kami. Dia ngaku. Maksudnya, okey, pakcik dah bangun, pakcik buat apa? Kejut isteri. Lepas tu tidur balik. Ngaku dia orang, tidur balik. Kejut isteri, suruh pergi sediakan sahur. Lepas tu dia pesan, nanti dah siap kejut lah. Dia sambung tidur balik. Macam tu kan. Jadi jam loceng bunyi tu kan, dia kan bunyi bising tu. Dia tutup, bangun sahur. Lepas tu dia sambung balik. Isteri dah siap tu, isteri panggil, Masya Allah. Jadi dalam hal ini dua-dua dapat pahala. Sebab hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang bangun untuk beribadah ni sebelum waktu subuh ni, lalu mengejutkan isterinya. Apabila isterinya tidak bangun, lalu disapukan air pada wajahnya, dipercikkan. Kalau hadis Nabi tu dipercikkan air di wajahnya. Kita pun ambil pistol air tu kan. Janganlah percik kuat-kuat. Benda ni kena bincang dulu. Ni dekat Ramadan ni bincang bang. Anak-anak, Umi nak cakap semua ni. Umi nak kejutkan sahur nanti. Umi akan gunakan air. Bukannya air sabaldi ya. Ya, barakah dia tu lain.
bertempit, lelah je. Kan? Speaker, tak guna speaker. Kan? Rumah tingkat 2 duduk bawah tempit. Apa kali nak kejut ni? Kalau mak tak ada esok bangun ke tak ni? Kalau mak tak ada sahur tak semua sebuah rumah ni. Contohlah kan. InsyaAllah bukan kita lah ya. Ini drama TV saja. Pernah tengok kan drama TV? Tu gelak-gelak tu kan. Saya ada beli portable speaker, senang. Mic dekat bawah, speaker dekat atas. Tapi saya tak pernah lah buat macam tu. Isteri soleha. Okey. Jadi, bila pergi tu, kita dah setuju cakap sebab kalau tak bagi tahu nanti mungkin suami marah. Apa guna air ni? Itu adalah pesanan Nabi. Itu adalah sunnah Nabi. Jadi kita pergi baca bismillah, air kan, air dan kanan kita pun ni. Bangun bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Air kat muka ni bila kena dia bagi segar. Tiba-tiba macam maksudnya menggagahkan, menguatkan kita untuk bangun. Kan kita pernah terkejut tengah malam rasa nak buat air kecil. Sanggup tu jangan kena air kat muka tu. Sebab nanti hilang ngantuk. Kalau boleh masuk buang tu sambil-sambil jam, nampak tak nampak. Sebab takut nanti tak boleh lelap balik. Sebab tu lepas buat air kecil dah semua tu, yang penting muka jangan kena air. Boleh tidur balik. Buat susu anak macam tu kak, gagah tu kan. Jangan muka kena air. Dah bangun, dah berjalan semua, tak gagah untuk semayang 2 rakaat. Kejut pukul 2, pukul 3, betul kan? Sebab itu, dia punya cara kaedah dia, memang terus sapukan air dekat muka. Yang kita rasa malas, rasa berat, rasa asalnya tadi tu niat tak apalah tidur balik, bangun dekat subuh esok. Akan bertukar niat tu. Bila ambil air, sapu je, jangan fikir-fikir apa, sapu je. Terus rasa segar, terus kita akan bertukar niat. Okey, terus semayang je lah sekejap. Baru kuat. Macam tu. Itu hikmah besar. Rasulullah sebut begitu hadis yang sahih ya. Allah merahmati seorang suami yang mengejutkan isinya lalu isinya tak bangun lalu menyapu, meratakan, memercikkan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang isteri yang mengejutkan suami lalu suami tak bangun lalu disapukan air ke wajahnya. Masya Allah. Jadi itu antara teknik. Jadi suami kejutkan isteri itu pun dapat pahala. Isteri pun bangunlah, pergilah sediakan, Masya Allah. Isteri sediakan makan untuk semua orang bersahur, menguatkan seluruh ahli keluarga untuk berpuasa pada hari itu. Isteri ini dapat kelebihan pahala berganda-ganda. Berganda-ganda kita dapat. Sebab kita bagi kekuatan kepada seisi keluarga untuk dapat pahala, untuk dapat kekuatan berpuasa di sehari Ramadan. Okey, kemudian saya nak sebut nilai yang pertama di dalam bulan Ramadan adalah nilai jamaah. Okey, pasal solat berjemaah. Afdal bagi suami, bagi lelaki memang tak dapat tidak. Afdalnya adalah di masjid. Ada orang tanya, habis tu bila pula kami nak solat berjemaah di rumah? Solat sunat pula afdalnya di rumah. Jumhur ulama mazhab Syafi'i kita sendiri pun, bahkan memang jumhur ulama lah, solat sunat afdalnya di rumah. Sebab itu contoh suami sebelum turun pergi solat subuh tu, dia solat dulu sunat subuh tu dekat rumah. Itu lebih afdal. Ataupun buat tahajud apa semua tu kat rumah. Lepas tu dah dengar azan kan, solat sunat dulu subuh dekat rumah, sampai di masjid buat solat tahiyatul masjid. Ataupun buatlah solat sunat wuduk ke apa ke. Jadi ada solat sunat yang boleh dibuat di rumah, masa itulah solat berjemaah. Solat sunat apa, nak buat tahajud berjemaah boleh. Nak buat solat hajat berjemaah pun boleh. Nak buat solat taubat berjemaah pun boleh. Suami duduk depan, kita niat jadi makmum kat belakang. Sebab ada orang dia kata saya seminggu sekali buat juga, suami tu tak pergi masjid sebab nak ambil berkat solat berjemaah. Dan ini memang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya tidak ada solat berjemaah di dalam rumah tersebut. Kubur kan seorang-seorang, kita semayang seorang-seorang, betul tak? Jangan jadikan seperti kuburan seorang-seorang. Kamu belum lagi masuk kubur seorang-seorang ni. Kamu duduk dalam sebuah rumah, mesti ada jamaah. Bila jamaah, barulah bertukar rumah tu tak gersang. Sebab ada kebersamaan. Jadi antaranya Rasulullah sebut, mafhum hadis tu, para ulama kata yang disebutkan di sini solat sunat. Jangan sampai tak ada solat sunat di rumah, semua buat di masjid belaka. Sebab apa? Amalan sunat lebih terdedah kepada riak, takabur, ujub. Kalau amalan fardu tak ada riak-riaknya. Saya solat subuh tadi. Saya puasa hari ni. Dah semua orang pun puasa, apa nak kan? Kan puasa Ramadan. Benda wajib dia
dia antara maksudnya ibadah, kalau yang wajib dia selamat sikit daripada riak. Tapi kalau sunat kita akan diuji dengan riak tu. Puasa sunat kan, dia buat batuk-batuk. Batuk-batuk. Orang kata, "Oi, batuk, minumlah air." Puasa. Rupanya nak cakap, nak seorang tahu dia puasa, jangan bagi kerja banyak sangat hari ni. Lagi orang tak tahu tu susah hati macam mana nak seorang tahu puasa kan. Kan, oi panas betul hari ni kan, dahaga sungguh lah. Itulah, nak air ke? Ada air. Puasa. Kan main. Ya, samalah juga. Bagi zakat, zakat tu memang wajib. Pergi kaunter tak ada apa pun. Tapi sedekah Allah akan uji. Solat pun macam tu juga. Kan, lagi-lagi orang tak bangun. Dia seorang je bangun. Lagilah, ya Allah, semayang tu rasa semua orang duk tengok ni. Yelah, memang orang tengok lah. Sebab semayang sunat lepas asar. Kan? Semua orang tengok belaka ni. Sebab memang tak ada solat sunat selepas asar. Tapi betul kan, bila amalan sunat, kita memang akan diuji sikit. Sebab itu lebih baik kita menyembunyikan sekuat mana. Sekuat-kuatnya kita cuba sembunyikan amalan sunat. Dan di antara tanda-tanda seseorang itu dihinggapi penyakit riak, iaitu apabila berseorangan dia tak buat yang sunat. Bila berjemaah baru buat. Bila beramai-ramai buat sunat. Kalau di rumah susah nak solat sunat qabliyah ba'diyah. Bila di masjid baru buat. Dan itulah kebanyakan dari kalangan kita, termasuklah saya yang bercakap ni. Kalau di rumah tak kuat nak buat solat sunat qabliyah ba'diyah ni. Tapi bila di masjid, pergi masjid saja kita jadi semangat. Sebab orang lain bangun, betul kan? Kalau rumah Assalamualaikum, Assalamualaikum, jadi Tarzan tu. Kan? Sebab tengah semayang pun duk tunggu dah ni. Tunggu kejap ni. Sebab nampak ni, yang tu buat kat adik tu ni. Nak katanya bila pergi-pergi ke masjid, suasana apa semua tu membantu kita. Memang bagus, bukan kata tak bagus. Alhamdulillah, pergi masjid kita akan lebih fokus solat. Kita lebih tenang, kita lebih ni. Solat tarawih pun teratur, ngantuk ke, penat ke, uyang dah kiri kanan. Kita tetap solat tertib. Tapi cubalah solat tarawih kat rumah 10 minit untuk 8 rakaat, siap. Yang penting solat. Kualiti jadi kurang. Itu bezanya bila berjemaah. Sebab itu solat tarawih afdal, jumhur ulama kata, adalah di masjid. Termasuk wanita sekiranya memenuhi syarat. Tak ada fitnah, boleh jaga pergaulan, jaga aurat, pergi pula dengan suami. Berjemaah, memang ada ruang untuk para wanita untuk solat berjemaah bersama-sama. Tapi kalau ada halangan, anak kecil dan sebagainya kan, jadi afdal lah di rumah. Kita pun tak boleh fokus bawa anak kecil, dan orang lain pun tak boleh nak fokus sebab anak kita. Jadi tapi di Shah Alam, di Selangor ada beberapa buah masjid yang dia sediakan nursery. Betul tak? Nursery, boleh tinggalkan anak. Ada berapa buah masjid, cuba cari. Boleh tinggalkan anak sepanjang solat tu, kita bagilah sikit kepada masjid. Ada pihak berapa orang ustazah-ustazah yang jaga. Biasanya ustazah yang jaga ni yang cuti. Yang mana dia pun tak solat. Jadi dia akan jaga anak. Kita pun boleh solat dengan tenang, bawa mainan apa, subhanallah. Budak-budak pun seronok, dia orang pun boleh duduk di masjid, kita pun boleh niat iktikaf. Masya-Allah. Okey, jadi antara yang lain yang terakhir boleh disebutkan, dah pukul 25 minit. Antara nilai yang kita boleh dalam bulan Ramadan adalah nilai sabar. Siapa yang paling banyak sabar dalam rumah tangga, suami ke isteri? Ui, menakjubkan. Betul. Isteri ke suami? Oh, tahniah lah. Jujur tak ni? Jujur. Suami lagi sabar daripada kita? Diam. Kena bebe pun diam. Kelip-kelip mata. Kena marah pun tak tahu nak menjawab. Sebab dia tak fikir sangat pun apa kita cakap tu sebenarnya. Itu yang dia pun bila tanya, awak faham tak? Yelah, apa dia? Tak. Kan maksudnya. Sebab itu orang perempuan ni semua benda nak ambil serius. Lepas tu dia stres. Benda kecil pun ambil serius kan. Kadang anak menjawab kan, oh dia buat drama mak tu kan. Sampai hatilah, sanggup cakap macam tu pada mak. Mak tiba jadi drama. Tapi kalau ayah dengar, alah benda kecil ya budak-budak. Sebab lelaki dia kurang simpan, jadi dia lebih mudah sabar. Mungkin dia dengar kalau kita bebe tu macam kicauan burung je kan. Cicit-cicit nanti penat berhentilah tu kan. Dahaga minum air sambung balik. Okey, baiklah. Saya sebut pasal ni sabar ni sebab ada hadis Nabi SAW. Syahrul Ramadan syahrus sabr wa thawabuhu al-jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran.
dan balasan ganjaran sabar adalah syurga. Sabar menahan lapar dan dahaga. Sabar, lapar, dahaga, penat, tetap solat, tetap baca Quran, tetap gagahkan diri. Ya Allah, laparnya rasa macam ni, tapi tetap zikir. Masya Allah. Jadi tingkatan ibadah tu naik berkali ganda berbanding bulan lain. Sebab dalam keadaan penat, letih itu tetap melakukan ibadah. Yang kedua, tetap melakukan tanggungjawab. Tetap masak, tetap ngemas, tetap itu, tetap ni dalam keadaan sabar. Maksudnya dalam keadaan sabar ni betul-betul lah. Bukan marah-marah apa itu dah hilang sabar lah tu. Umi penat ni dalam Umi puasa. Macam dia seorang puasa kan. Ya Allah, dalam Umi puasa tolonglah, janganlah buat macam ni. Dalam keadaan sabar buat juga. Sebab apa Nabi kata tu tadi? Bulan Ramadan memang bulan kesabaran. Dan balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita akan diuji, kita rasa kita duduk buat tapi orang lain tu duduk rehat. Allah, sabarlah kita. Jadi ibu-ibu sekalian, mungkin kita ni di bulan Ramadan nanti tak punya kuantiti yang banyak jumlah ibadah. Datang kerja macam biasa, baca Quran pun macam jumlah biasa, macam bukan bulan Ramadan. Jadi himpunlah sebanyak-banyaknya pahala sabar di bulan Ramadan. Jadi kita mungkin tak boleh kejar kuantiti, tapi kita boleh kejar kualiti. Nak jaga kualiti ibadah di bulan Ramadan, antara lain pada Nabi pun sebut, para ulama pun sebut, seluruh anggota badan kena berpuasa. Bukan perut saja berpuasa daripada makan dan minum, mulut berpuasa daripada bercakap perkataan yang keji, mata berpuasa daripada melihat maksiat, tangan berpuasa daripada menulis benda-benda yang tak elok, cubit manusia, makhluk-makhluk yang lain. Kaki melangkah kepada tempat-tempat yang lara, tempat yang sia-sia, tempat-tempat yang boleh merugikan masa dan tenaga kita. Masya Allah.